Abdullah bin Abbas sahabat, Abbas bin Abdul Muttalib pun sahabat, dan juga Anas pun sahabat radhiyallahu anhum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kata Ibnu Abbas, kata Anas, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lau anna libni adam wadiya. Nabi memberikan satu perumpamaan. Nabi kata, jika bagi anak Adam itu mempunyai satu wadi. Satu wadi ni maksudnya satu lembah. Satu lembah daripada zahab, daripada emas. Ahabba ayyakuna lahu wadiyan. Dan dia pastinya akan menginginkan dua lembah yang dipenuhi dengan emas. Maksudnya lembah ni kawasan rendah di antara dua bukit, yang tu lembah. So kalau kat sini bukit, gunung, kat sini gunung, di tengah-tengah tu ada satu kawasan. Kawasan tu kawasan yang rendah. Kawasan rendah ni lah yang dipanggil lembah, wadi. Yang biasanya kawasan yang rendah ini luas lah kalau bukit tu ataupun gunung tu luas. Jadi Nabi SAW memberikan perumpamaan. Nabi memberikan perumpamaan, jikalah anak Adam itu, jika bagi anak Adam, maksudnya dia memiliki satu lembah yang dipenuhi dengan emas. Nabi kata kalau dia ada satu lembah yang dipenuhi dengan emas, lembah ni luas tuan-tuan dan puan-puan, di antara dua bukit. Kalau emas penuh dalam satu lembah, maksudnya dia ni bukan hanya millionaire, bukan hanya billionaire, mungkin trillionaire lah. Maksudnya hebatlah kekayaan dia tu. Ahabba ayyakuna lahu wadiyan, dia walaupun dia dah kaya sungguh, tapi sifat anak Adam ini dia akan inginkan satu lagi. Kalau boleh dia kata biarlah dua lembah yang dipenuhi dengan emas. Wala yamla afahu illa turab, kata Nabi. Dan tidak sekali-kali mulut anak Adam itu akan penuh, melainkan dipenuhi dengan tanah. Maksudnya apa? Maksud Nabi nak kata, perasaan, sifat tamak, sifat nak makan, rasa di dalam jiwa manusia ni tidak akan cukup dan tidak akan berhenti, melainkan apabila setelah dia ni masuk ke dalam kubur dan dikambuh dengan tanah. Wa yatubullahu ala man tab, dan Allah Azza wa Jal menerima taubat bagi mereka yang bertaubat kepada Allah. Hadis ni hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, maka Imam Nawawi kata hadis ni muttafaqun alaih. Hadis yang disepakati ia sahih. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, apa pengajaran yang kita boleh ambil daripada hadis ni? Yang mana dalam hadis ni Nabi SAW nak bagi tahu dekat kita tentang ciri-ciri manusia yang suka kepada harta, yang suka kepada kesenangan, yang mana manusia ni walaupun dah dapat kesenangan yang begitu hebat, dah dapat kesenangan yang begitu banyak, tetapi selagi mana namanya manusia, selagi mana dia hidup di atas muka dunia ni, dia ada rasa tak cukup, tuan-tuan dan puan-puan. Sama, siapa pun sama. Sebelum daripada dia dapat jawatan, katalah dia ada minta satu jawatan, pergi temu duga, dia kata kalau aku dapatlah kerja ni, dapat gaji banyak ni, aku rasa cukup dah, mewah dah hidup aku. So, dapat. Bila dapat, tuan-tuan dan puan-puan, dia seronok. Tapi seronok tu hanya sekejap. Seronok tu hanya sekejap. Dia aim pula nak naik pangkat. Lepas tu dia kata, kalaulah aku dapat naik pangkat ni, senang hidup aku, senang hidup anak-anak, senang hidup keluarga, cukup untuk aku. Maka dia usaha untuk naik pangkat. Masuk temu duga, dapat naik pangkat. Bila naik pangkat, gembira dan rasa cukup dengan gaji yang ada. Tapi tak berapa lama, rasa tak cukup, aim lagi nak naik pangkat lagi. Itulah sifat insan. Dan Nabi SAW memberikan peringatan bahawasanya perasaan rasa tak cukup ni memang ada di dalam jiwa manusia dan kita kena kawal. Yang ni adalah perasaan yang memang ada di dalam kebanyakan manusia, rasa tak cukup.
rasa tak cukup, rasa nak lagi, memang ada. Yang itu adalah manusia yang normal. Itu bukan satu keaiban, tetapi Nabi nak memberikan isyarat. Sesiapa yang ada perasaan ni pada dia, dia adalah manusia yang normal, tetapi dia perlu kawal dan dia perlu sedar perasaan ni akan sentiasa ada dan tidak hilang selagi mana dia waras, selagi mana dia berakal. Tetapi dia kena banyak untuk memperingatkan diri dia tentang bahaya. Bahaya apa? Bahaya rasa tak cukup ni sehingga menjadikan dia melupakan dan mencuaikan tuntutan agama. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, hadis ni juga nak bagi tahu kat kita tentang bahayanya harta jika tidak diurus dengan baik. Walaupun sebahagian orang kadang-kadang dia salah faham. Ada juga yang kata, saya tak mau kaya lah ustaz, kerana kaya ni tak bagus. Kerana dalam syurga ramai orang miskin berbanding orang kaya. Saya kata normal lah. Kerana dalam sebuah negara memanglah yang kaya tu tak ramai. Sebab tu ada senarai orang terkaya dalam negara. Kita tak pernah buat senarai orang miskin kerana orang miskin ramai. Jadi dalam dunia ni memang orang miskin ramai lagi daripada orang kaya. Tapi apakah menjadi kaya itu satu kesalahan? Sebenarnya menjadi kaya tak salah. Kerana dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada je sahabat yang kaya, iaitu Abdul Rahman bin Auf kaya, Uthman ibnu Affan juga kaya, dan mereka ini tergolong di kalangan 10 orang sahabat yang dijamin oleh Allah dengan syurga. Maksudnya diorang ni dalam dunia ada jaminan kau ahli syurga. Maksudnya orang saleh lah, orang baik, walaupun mereka kaya. Jadi kaya ataupun tidak ni bukan penentu kepada kemuliaan. Kalau kaya tu penentu kepada kemuliaan, sudah tentu nabi-nabi Allah jadikan mereka kaya. Tetapi ada di kalangan nabi Allah yang tak kaya pun, ada yang kaya seperti Nabi Allah Sulaiman. Ada yang biasa-biasa saja, ada yang tak kaya, yang biasa hidup sederhana seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis tu kaya ni mulia ke tak ustaz? Kaya ataupun miskin tidak menjadi penentu kepada kemuliaan. Yang menjadi penentu kepada kemuliaan ini adalah bagaimana cara kita menguruskan kekayaan dan bagaimana cara kita menguruskan kemiskinan. Kalau kekayaan yang Allah berikan kepada kita itu kita gunakan untuk pembangunan agama, kita gunakan untuk membangunkan umat, kita gunakan untuk infak fi sabilillah supaya orang kenal agama Allah Azza wa Jal, maka kekayaan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita itu pastinya bermanfaat. Tetapi kalau kekayaan itu kita gunakan untuk dunia semata-mata, bahkan kekayaan itu menjadikan kita bersifat kikir dan bakhil, maka kekayaan itu akan menjadi bala ataupun menjadi pemusnah bagi kehidupan akhirat kita. Oleh kerana itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada seorang sahabat yang namanya Amr bin Al-As. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ni'mal malus salih lil mar'is salih." Alangkah baiknya harta yang baik itu apabila dapat kepada orang yang baik. Jadi kalau harta yang baik dapat kepada orang yang baik, maka harta itu akan digunakan dengan sebaik-baiknya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ada saja orang miskin yang Allah Ta'ala uji dia dengan kemiskinan, tetapi dia tak tahan sehingga menjadi kufur. Maka ujian kemiskinan itu menjadikan dia membinasakan akhirat dia. Ada di kalangan orang kaya yang Allah Ta'ala uji dia dengan kekayaan dan kekayaan itu membinasakan akhirat dia. Ada di kalangan manusia yang Allah Ta'ala uji dia dengan kemiskinan dan dengan kemiskinan itu dia berjaya menyelamatkan akhiratnya dan menjadi ahli syurga. Ada di kalangan manusia yang Allah menguji mereka dengan kekayaan dan kekayaan itu berjaya memasukkan mereka ke dalam syurga. Kaya ataupun miskin,
ia adalah ujian daripada Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, kalau kita diberi pilihan, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kalaulah kita diberikan pilihan, nak diuji dengan kekayaan ke kemiskinan? Agak-agak tuan-tuan. Kalau orang tanya kita lah kan, nak jadi kaya ke nak miskin dalam dunia ni? Mungkin ada di kalangan kita yang kaya tu, biarlah kaya best lagi. Kan? Kaya lah best lagi. Memang betul lah. Memang best jadi orang kaya. Makan pun wahyu. Kan? Bukan waklu, wahyu. Tuan-tuan tahu wahyu? Tuan-tuan mestilah tahu wahyu kan? Duduk Australia. Macam-macam daging ada. Saya sampai sekarang saya teringat kambing Australia ni kan. Kan? Macam-macam. Begitu hebatnya. Lagi banyak kambing daripada orang. Kan? Jadi, hebat makanan-makanan yang dimakan oleh orang kaya ni. Saya dengar orang kaya duk bersembang. Kawan-kawan kita yang ada rezeki duk bersembang, makan truffle lah, makan wagyu lah, macam-macam makan. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, memang seronok jadi kaya. Ada driver, tak payah fikir nak parking kat mana. Kita kalau miskin ni, nak parking kereta dekat valet parking pun takut. Saya dah parking dah dulu, pergi dekat satu tempat di KL tu nak jumpa dengan satu orang. Kan? Parking kereta. Saya tengok ada kosong. Banyak pula kosong kat sini. Pasal orang tak masuk. Saya pun masuk. Masuk ada seorang Bangla kejar saya. Saya kata, apa siapa Bangla ni kejar aku pula? Ingat saudara ke apa? Muka saya pun dengan dia lebih kurang aja. Tapi, dia panggil saya, dia kata, bos. Dia kata, you ambil tiket. Saya kata, ini valet parking ke? Valet parking. Saya tak jadilah. Berapa 1 jam? Dia kata 1 jam RM5. Tak jadi. Sebab apa? Sebab mahal sangat. Nak pergi parking kat bawah lah jauh sikit. Tapi nak kata, orang yang tak kaya tuan-tuan, nak masuk tempat valet parking pun takut. Orang kaya dia tak peduli. Dia kata tak apalah valet parking. Tak apalah, driver tunggu dalam kereta. Dia pergi makan, driver tunggu. Seronok jadi kaya. Tapi, kekayaan, kemiskinan, seperti mana yang saya sebut, ia adalah ujian daripada Allah. Dia adalah ujian. Memang seronok kalau diberi pilihan nak jadi kaya. Tapi, cuba kita bayangkan. Satu perumpamaan yang guru saya bagi ketika mana dia menghuraikan kitab Al-Hadiyun Nabawi fir Raqaiq, Syekh Sharaf Al-Qudah, seorang ulama hadis daripada Jordan. Dia kata, kaya ataupun miskin ni tuan-tuan dan puan-puan, ia adalah ujian yang mana kalau diberi pilihan, pastinya kebanyakan orang nak pilih jadi kaya lah kan. Tapi sebenarnya, katalah, ni perumpamaan dia katalah seorang guru masuk ke dalam kelas, bawa buku yang mahal dan tebal, satu lagi buku yang murah tetapi nipis. Kalau diberi pilihan kepada anak murid, nak buku yang mana? Cikgu nak bagi free ni. Ni ada. Setengah daripada kelas akan dapat buku yang mahal dan tebal. Setengah daripada ahli kelas ni akan dapat buku yang murah dan nipis. Kita nak pilih yang mana? Anak murid kebiasaannya akan pilih yang mahal lah. Pilih mahal kan. Cikgu saya nak yang mahal. Dalam mahal, tebal pula tu. Yang orang kata apa? Buku yang nipis, yang murah ni tak ada siapa lah yang nak kan. Tapi terpaksalah buat undian. Siapa nak yang tebal, siapa nak yang nipis, buat undian. Buat undian. Dapatlah sebahagian daripada yang mana yang terkena undi dia, dapatlah buku yang mahal dan tebal. Jadi happy lah dia. Seronok. Sebab apa seronok? Seronok sebab dapat buku yang mahal, dapat buku yang tebal. Kan? Dapat buku mahal satu, tebal satu. Seronok. Cikgu kata semua dah dapat buku masing-masing, dah dapat. Siapa dapat buku tebal, angkat tangan. Dia pun dengan bangga kalau boleh angkat 2 tangan tu. Saya cikgu dapat buku mahal dan tebal. Terima kasih banyak cikgu. So dah separuh kelas dapat. Mana yang dapat buku yang nipis, angkat tangan. Angkat pun tak apa, nak seronok lah. Saya lah cikgu. Manusia yang tidak terpilih, saya lah tu. Kan? Di separuh daripada kelas dapat yang tebal, separuh daripada kelas dapat yang dapat yang murah. Lepas tu cikgu kata, okey, semua dah dapat masing-masing kan? Okey, cikgu akan buat ujian. Untuk kelas ni, cikgu akan buat ujian. Yang mana ujian tu, cikgu buat, kena jawab esok lah. Esok cikgu bagi soalan, semua kena jawab. Dan soalan cikgu berdasarkan kepada buku yang cikgu bagi. Siapa yang seronok agak-agak? Yang dapat buku tebal ke yang dapat buku nipis? Mula-mula tadi yang dapat buku tebal dan mahal tu rasa macam seronok juga dapat yang tebal dan mahal. Tapi bila cikgu kata, cikgu nak buat ujian, soalan ujian tu jawapannya bergantung kepada buku yang cikgu bagi pada kamu. Jadi pada waktu tu, orang yang dapat yang nipis lah seronok. Orang yang dapat tebal mula rasa,
susah hati juga aku ni. Begitulah ujian kekayaan dan kemiskinan. Walaupun kekayaan itu memberikan kegembiraan, tetapi soalan yang akan ditanya kepada orang yang kaya itu akan lebih lagi. Di mana dia belanjakan hartanya? Daripada mana dia dapatkan hartanya? Itu semua akan ditanya oleh Allah Azza wa Jal. Apakah yang dibuat untuk pada duit yang banyak-banyak, yang rezeki yang banyak-banyak yang Allah Ta'ala berikan kepada dia. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sebab itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya kata Allah, harta kamu dan anak-anak kamu merupakan ujian daripada Allah untuk kamu. Allah uji kamu dengan harta. Dia nak tengok kamu bagaimana kamu menguruskan harta. Ada sebahagian menjadi miskin, itu juga adalah ujian untuk dia. Tapi Nabi SAW lebih takutkan ujian kekayaan kepada umat dia berbanding ujian kemiskinan, yang mana nanti kita akan tengok hadisnya dalam bab-bab yang akan datang insya-Allah. Baik, afadal hadis Syekh Mustafa Al-Bugha ketika mana dia menghuraikan hadis ni, dia mengatakan di antara pengajaran yang kita boleh ambil daripada hadis ni, dia kata syiddatu hirsil insan ala jam'il mali wa ghairihi min mata'id dunya. Dia kata hadis ni menunjukkan tentang bagaimana bersungguhnya manusia ni berusaha untuk menghimpunkan harta dan selain daripada harta, daripada perhiasan-perhiasan dunia. Yang ni kita tak boleh nak nafilah. Memang manusia ni sifatnya, kebiasaannya tertarik dengan harta. Oleh kerana itulah orang kadang-kadang kita ni bergaduh pasal harta. Bergaduh pasal pinjam duit tak nak bayar balik. Tu semua disebabkan oleh kerana cintanya manusia ni dengan harta, cinta manusia ni untuk menghimpunkan apa yang dinamakan sebagai perhiasan dunia. Allah Ta'ala juga berfirman di dalam Al-Quran, Alhaakumut takatsur, yang mana perasaan memperbanyakkan harta di dalam dunia ni telah menjadikan kamu leka. Hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu semua menziarahi kuburan. Maksud perasaan nak memperbanyakkan harta akan sentiasa ada. Cuma orang yang beriman dia kawal. Jika melampaui batas, dia akan terus bertaubat. Oleh kerana itulah kata Nabi SAW, wa yatubullahu ala man tab. Allah Ta'ala akan menerima taubat kepada mereka yang bertaubat. Nabi nak bagi tahu kat kita, dalam nak melawan perasaan nak memperbanyakkan harta ni, kamu tak boleh hilangkan dia secara total. Kamu tak boleh hilangkan perasaan ni sehinggalah kamu mati. Sebab itu Nabi kata wala yamla afahu illa turab. Sekali-kali kamu tidak akan dapat memenuhkan mulut kamu, melainkan apabila ia telah dipenuhkan dengan tanah. Sebab tu kalau kita pergi jumpa orang yang pergi ziarah orang sakit kan, kita pergi ziarah orang sakit, kita tengok ish, dia ni nampak sakit teruk. Dalam hatilah, tak adalah kita sebut depan dia kan. Kerana adab bila pergi jumpa orang sakit ni, kita kena bagi harapan dekat dia. Jangan bila kita jumpa orang sakit, kita kata saya ni ada kawan ni Pak Haji, sakit sama macam Pak Haji, 3 kali jemaat meninggal je. Dia dengar pun, awak datang ni, awak bagi saya macam ni punya perkataan, saya pun tak ada semangat nak hidup lah. Jangan. Adab kita datang jumpa orang sakit, kena bagi harapan. InsyaAllah dengan sakit ni Allah Ta'ala cuci dosa. InsyaAllah la ba'sa, tidak bahaya sakit ni. Ni sunnah. Bila jumpa orang sakit, sunnahnya berikan harapan supaya dia kekal hidup dan bagi tahu kat dia penyakit yang Allah Ta'ala beri ni akan menyucikan dosa-dosa dia. Itu. Kan? Jadi, katalah kita pergi jumpa orang sakit. Bila kita jumpa orang sakit, kita pun kata, ish, dia ni memang nampak dalam hati kita lah, nampak macam tak ada harapan dah ni. Lepas tu kita pun sembang dengan dia, kita doakan untuk dia. Lepas tu kita nak balik, kita salamkan dia, kita bagi duit sikit. Kan? Kita bagi duit sikit lah. Kerana orang sakit ni biasa memang tinggilah sikit belanjanya. Berbanding orang yang sihat, kelengkapan nak beli ubat dan seumpamanya. Jadi kita pun bagi sedekah sikit. Kita pun salam dengan dia. Kan? Kita salam, dia ambil duit kita.
Walaupun dia sakit tu, dia ambil juga duit kita. Lepas tu dia letak bawah bantai. Kan? Terima kasih banyak, dia kata kan. Jarang lah. Kalau saya punya pengalaman lah. Jarang nak kata, tak payahlah bagi, saya pun tak lama dah ni. Tak ada. Kebiasaannya dia ambil, terima kasih banyak kerana bantu saya. Kadang-kadang bila duit tu macam tercicir sikit ke dia, mana duit aku tadi? Tapi sakit lah tu. Nak beritahu manusia ni, perasaan cintakan kepada harta, nakkan kepada harta, ada pada setiap insan. Pada saya pun ada, pada tuan-tuan dan perempuan pun ada. Cuma Allah Ta'ala nak tengok macam mana cara kita menguruskan perasaan itu. Sebahagian daripada kita ada yang terbabas sehingga cuai dalam bab agama. Ada jalan kembali. Wa yatubullahu ala man tab. Allah Ta'ala akan menerima taubat bagi mereka yang nak kembali kepada agama. Kata Syekh Bura lagi, wa hadzal hirsus syadid mazmumun idza kana fihi tadyi'un lit-ta'ah. Dan kesungguhan yang melampau ini dicela di dalam agama jika perasaan yang bersungguh nakkan harta ni sampai kepada kita melekakan ataupun mencuaikan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wanshighalul qalb bidunya aksar minal akhirah, sehingga membawa kepada jiwa itu tersibuk dengan dunia lebih daripada mengingati akhirat. Ini bahaya. Yang bahaya ni kena jaga-jaga, kena hati-hati. Yaqbalullahu ta'ala taubata man taba minas sifatil madhmumah. Tetapi Allah tetap menerima taubat bagi mereka yang telah melakukan sifat-sifat yang mazmumah ni. Ramai di kalangan kawan-kawan yang saya kenal, alhamdulillah, Allah Ta'ala kenalkan saya dengan orang-orang yang ada kemampuan dari sudut harta, yang ada kemampuan dari sudut keuangan. Banyak rezeki Allah Ta'ala bagi. Dan jumpa dengan saya, dia kata, Ustaz, dulu saya masa muda apa yang saya tak buat? Macam-macam saya buat, Ustaz. Benda kecuaian kepada agama ni macam-macam saya buat. Saya kata, kembalilah kepada Allah, taubatlah. Kerana agama ni, dia tidak ada istilah terlambat. Tak ada istilah terlambat. Agama ni lebih baik sekarang daripada tak berubah langsung. Tak ada istilah, aku dah tua dah, tak payahlah, tak ada faedah. No, selagi mana nyawa kamu masih di kandung badan, maka selagi itulah ada ruang untuk kamu kembali kepada agama, untuk bertaubat kepada Allah. Pintu taubat itu sentiasa terbuka untuk menerima taubat orang-orang yang cuai di dalam agama. Baik tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Kita tengok hadis berikutnya, hadis nombor 12. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yadhaku Allah subhanahu wa ta'ala ila rajulaini yaqtulu ahaduhuma al-akhar yadkhulanil jannah yuqatilu hadha fi sabilillah fayuqtal thumma yatubu Allah 'ala al-qatil fayuslim fayustashhad. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Azza wa Jal ketawa kepada dua orang lelaki yang mana salah satu daripada mereka membunuh yang lain. Ya? Dan kedua-duanya masuk ke dalam syurga Allah. Cuma kita jangan duk bayanglah ketawa Allah tu macam mana kan. Sebahagian ulama mentakwilkannya. Sebahagian ulama menerima makna ketawa tu tetapi menyerahkan hakikat dan kaifiatnya kepada Allah. Tak tahu macam mana. So jangan dibayangkan kerana Allah ni dia tak sama dengan makhluk. So jangan kita bayangkan macam mana. Nabi kata Allah ketawa, maka Allah ketawa. Ketawa, tak tahu macam mana. Kerana kita tidak pernah melihat zat Allah, maka kita pun tak tahu perincian tentang sifat Allah Azza wa Jal yang tidak dirincikan di dalam hadis untuk kita. Cuma hadis nak bagi tahu tentang apa tu yang paling penting. Bukan kita nak tahu tentang perincian sifat tu. Kerana Allah Azza wa Jal
Dan Nabi SAW tidak memperincikan kepada kita. Yang kita nak tahu apa yang Nabi nak sampaikan, benda yang paling penting. Nabi kata Allah ketawa kepada dua orang lelaki. Kenapa Allah Ta'ala ketawa kepada dua orang lelaki ni? Yaqtulu ahaduhumal akhar. Yang mana ada dua orang lelaki. Salah seorang daripada mereka membunuh yang lain. Bunuh ni dosa besar, tuan-tuan dan puan-puan. Bunuh ni adalah satu dosa yang besar. Lepas daripada syirik, mari dosa membunuhlah. Besar dosa membunuh ni. Sebab tu jangan terlibat kalau boleh. Kerana ia termasuk dalam senarai dosa yang membinasakan. Tapi Allah Ta'ala boleh ketawa kepada keduanya. Walaupun seorang telah dibunuh oleh seorang yang lain. Nabi kata, yadkhulanil jannah. Yang mana kedua-duanya masuk ke dalam syurga. Macam mana pula? Nabi kata, yuqatilu hadza fi sabilillah fayuqtal. Dia ni, yang seorang ni, yang dibunuh tadi ni, berperang di jalan Allah. Menjadi mujahid dan syahid di jalan Allah. Dia masuk ke dalam syurga Allah. Dia masuk ke dalam syurga Allah kerana dia terbunuh di medan perang, maka dia diampunkan oleh Allah dan dimasukkan ke dalam syurga. Summa yatubullahu 'alal qatil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima taubat qatil. Menerima yang membunuh tu pula dia bertaubat, kemudian dia fayuslim. Dia masuk ke dalam agama Islam, fayustashhad, dia juga berjihad dan dia juga syahid. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, di antara pengajaran yang kita boleh ambil daripada hadis ni ialah kewajipan kita bertaubat daripada dosa besar mana pun dia. Besar mana pun taubat, besar mana pun dosa tersebut insya-Allah dengan izin Allah dan dengan kehendak Allah akan diampunkan oleh Allah dengan taubat yang sahih. Yang mana syarat taubat telah pun saya huraikan dulu. Maksudnya, bila satu orang terlibat dengan dosa saja, pergi taubat. Besar mana pun dosa tu, pergi taubat. Kerana taubat akan mengampunkan dosa kita dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, baik. Kemudian, wa'adamul ya's min rahmatillahi ta'ala. Dan satu lagi, hadis ni nak buka pintu supaya kita tidak ada rasa duka cita dan putus asa daripada rahmat Allah. Bila satu orang buat dosa, kita kena bagi tahu dekat dia jalan kembali kepada Allah. Jalan kembali kepada Allah tu sentiasa ada. Kena bagi tahu gitu. Kita kena bagi tahu kepada orang berdosa ni, tak apa, Allah Ta'ala Maha Pengampun. Terutamanya bila orang tu telah berada dalam keadaan nazak nak bertemu dengan Allah. Kita kena tingkatkan perasaan raja, perasaan harap kepada rahmat, supaya Allah ampunkan dia, supaya dia terus berusaha untuk bertaubat. Jangan buka pintu khauf. Dia kan kita beriman kepada Allah ni kena ada 3 ciri utama kan, kena ada 3 benda yang kita kena gabung jalin. Yang pertama, cinta. Sesiapa yang menyembah Allah dalam keadaan tak cinta kepada Allah dan benci kepada Allah, dia tidak dinamakan mukmin. Benci pada Allah tak nama mukmin. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Orang yang beriman itu sangat cintakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Itu pertama, kena ada perasaan cinta. Yang kedua, kena ada perasaan khauf, perasaan takut dengan azab. Ni kena ada supaya kita takut nak buat dosa. Supaya bila nak buat dosa tu, terus rasa tak boleh, benda ni dosa, Tuhan marah. Benda ni boleh bawa pada azab. Yang ketiga, perasaan raja, perasaan harap dengan rahmat Allah. 3 sifat ni kena gabung jalin dan perlu ditingkatkan lebih. Di antara khauf dan raja ni, 2 sayap ni, sayap khauf dengan sayap raja ni seolah-olah macam kita terbang dengan 2 sayap ni. Cinta di tengah-tengah, depan. Ya, bila kita terbang, kita kena tengok. Ada waktu kita kena tinggikan khauf, ada waktu kena tinggikan raja. Kalau kita berada dalam keadaan sihat, kemudian kita nak menjerumuskan diri kita dalam maksiat, tinggikan perasaan khauf supaya takut dengan azab. Jangan bila nak buat dosa tinggikan perasaan raja.
Kalau buat dosa, tinggikan perasaan rajak, kita rasa, oh tak apalah buat dosa pun, Tuhan ampun. Apa nak takut? Tuhan kan maha pengampun. Takkanlah aku masuk neraka disebabkan benda ni. Dia akan membinasakan. Bila nak buat dosa, bila tengah sehat, bila tengah kaya, bila tengah senang, tingkatkan perasaan khauf tu sikit. Supaya bila nak langgar je arahan Tuhan, takut. Ada rasa takut, ada rasa berhati-hati. Itu perlu. Tapi rajak jangan dihilangkan terus, perlu juga ada. Dan apabila seseorang itu nak kembali kepada agama, tinggikan perasaan rajak, kurangkan sikit perasaan takut, supaya dia tak putus asa dengan rahmat Allah. Terutama orang yang nazak nak meninggal, kita pergi jumpa, kita tinggikan perasaan rajak, supaya dia terus bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, kerana dia berada di last stage. Dia berada di stage ataupun di perjalanan yang paling akhir dalam kehidupan dia. Jangan sampai dia putus harap dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi benda ni kita kena hati-hati, kita kena pandailah untuk seimbangkan. Contohnya bila kena di Palu kan, tsunami baru ni di Palu ada yang mati kan. Jadi kita sebagai pendakwah, janganlah pula daripada luar ni, kita yang tak kena ni sebut pada muka. Sebab itulah banyak sangat buat maksiat. Jangan sebut gitu. Kerana orang yang sedang ditimpa musibah, mereka ini baru saja diuji oleh Allah dengan kehilangan keluarga, dengan kehilangan suami, dengan kehilangan isteri, dengan kehilangan harta benda. Allah uji mereka supaya mereka beringat kepada Allah. Jadi tugas kita jangan bunuh perasaan rajak tu. Tugas kita untuk naikkan perasaan rajak, naikkan perasaan harap. Kita kena sebut kepada mereka, Allah memberikan ujian kepada kamu semua. Maka Allah memberikan kamu peluang kedua, walaupun Allah tidak memberikan peluang kedua pada orang lain yang telah terkorban di dalam peristiwa ni. Jadi kita kena kembali kepada agama, beringat kat Tuhan balik. Alhamdulillah Allah memberikan kita musibah yang mana kita still boleh beringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini yang akan menjadikan seseorang pendakwah itu bijak untuk berinteraksi dan berkata-kata sesuai dengan keadaan yang ada pada ketika itu. Ada waktu kena tinggikan perasaan khauf, ada waktu kena tinggikan perasaan rajak. Bila masanya, kita tentukan kesesuaian itu. Janganlah bila kita nak cakap pasal isu agama ni, kita asyik sebut tentang khauf, tentang azab, seolah-olah macam Islam ni tak ada rahmat. Seolah-olah macam Islam ni tak ada syurga, neraka je ada. Jangan. Kita juga kena sebut tentang syurga, sebut juga tentang neraka. Tapi jangan sebut pasal syurga saja, tak sebut langsung pasal neraka. Seolah-olah macam kita rasa macam akhirat tu cuma ada syurga je, sedangkan neraka pun ada. Itu juga bahaya. Jadi jangan melampau, seimbangkan di antara keduanya. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian, kalau kita tengok hadis-hadis yang berkenaan dengan taubat ni, kita akan dapati di sana terlalu banyak hadis-hadis Nabi SAW yang nak meninggikan sifat ar-raja, supaya orang yang berdosa tu kembali balik kepada agama, supaya orang yang berdosa tu boleh U-turn, masuk balik ke jalan yang dia tersasar dulu. So dia jalan Islam ni dia lurus kan, dia lurus, tepi-tepi ni ada jalan yang menyimpang. Setiap jalan tu ada syaitan yang tunggu. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, kata Abdullah bin Mas'ud, khattalana Rasulullah SAW khattan mustatila. Nabi dia buat satu garis yang panjang. Wa khatta an yaminihi wa an shimalihi khututa. Dan Nabi buat garis-garis panjang yang banyak di kiri dan kanan garis yang panjang tadi. Garis yang panjang tu dia lurus, satu garis kiri, banyak garis kiri dan kanan. Nabi kata hada sabilullah. Yang panjang ni, yang satu ni jalan Allah. Wa hadhihi subul. Yang tepi-tepi ni, kiri dan kanan ni, jalan-jalan fi kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaih. Setiap jalan tu, setiap jalan-jalan di kiri dan kanan tu akan ada satu syaitan yang mengajak manusia masuk ke jalan itu. So seolah-olah orang yang buat kemaksiatan, orang yang membuat dosa ni seolah-olah macam dia berada di atas highway, kemudian dia exit bukan di destinasi. Kita dunia ni
kita di atas satu jalan nak menuju kepada rahmat Allah. Cuma ada di kalangan manusia yang silap terambil exit awal. Sedangkan rahmat Allah berada di depan lagi. Dia ambil signal, dia keluar. Ada yang ambil signal tu, patah balik sekejap, jalan lagi, masuk signal lain pula. Itu semua adalah rencam kehidupan yang Allah Ta'ala telah tentukan kepada kita, tetapi Allah Ta'ala sediakan ruang untuk U-turn. Allah sediakan ruang untuk kita berpatah balik, supaya kita patah balik dan masuk semula lebuh raya untuk menggapai rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan, itulah serba sedikit daripada hadis ni. Baik. Kemudian kata Syekh Al-Bugha, al-Islamu yamhu ma qablahu min jarimatil kufur. Seseorang yang kafir, kemudian apabila dia masuk Islam, Islam memadam semua dosa yang dilakukan. Wa taubah tamhu ma qablaha minal atham, dan taubat pula mengampunkan dosa-dosa yang dilakukan sebelum itu. Jadi kalau Islam menggugurkan semua dosa-dosa yang dilakukan sebelum dia masuk Islam, taubat pula menggugurkan dosa orang Islam. Dosa orang Islam yang dibuat, bila dia bertaubat, dosa tersebut akan digugurkan oleh Allah jika taubatnya itu taubat yang sah dengan rukun dan syaratnya. Baik, kita masuk kepada bab yang baru. Babus sabr, bab kesabaran. Cantik Imam Nawawi ini bab niat, lepas tu dia masuk bab taubat, lepas tu dia masuk bab sabar. Nak bagi tahu insan ni dia kena ikut step by step. Pertama, niat kena betul. Setiap ibadat tidak akan berlaku, tidak akan memberi manfaat, tidak akan menjadi sah, tidak akan memberikan pahala, melainkan dengan niat yang betul. Kemudian dia masuk kepada bab yang kita panggil sebagai babut taubah. Masuk bab taubat. Kerana insan, sebaik mana pun niat dia, sebagus mana pun ibadat dia, yang namanya manusia biasa yang bukan Nabi, bukan maksum, akan berlaku dosa pada jiwa dia, akan berlaku dosa pada diri dia, dan akan berlaku dosa pada tindakan dia. Allah Ta'ala sediakan ruang taubat. Imam Nawawi letakkan taubat sebagai bab yang kedua. Masuk bab yang ketiga, babus sabar, bab kesabaran. Maksudnya seorang mukmin, selagi mana namanya mukmin, dia perlu menjalani kehidupan di dalam dunia ni dengan membawa bekalan sabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah, bersabarlah kamu, wasabiru, ya, wasabiru, yakni hendaklah kamu mengalahkan golongan-golongan yang menentang agama dengan kesabaran. Maksud kamu kena kalahkan perasaan, kamu kena kalahkan golongan kufar ni dengan sifat sabar kamu lebih tinggi daripada sifat mereka. Jangan kamu sampai kurang sabar sampai mereka sabar lebih pada kamu. Warabitu, dan kamu kena melaksanakan tuntutan jihad menegakkan agama di dalam Islam ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan lagi, berfirman lagi, wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin. Sungguh-sungguh kami akan menguji kamu dengan sesuatu daripada perasaan takut, perasaan lapar, kekurangan harta, kekurangan jiwa, maksud kematian saudara mara dan orang yang kita sayang, wathamarat, dan kekurangan dari sudut buah-buahan, wabasyiris sabirin, berikan berita gembira kepada mereka-mereka yang sabar menghadapi ujian daripada Allah Azza wa Jalla. Wa qala ta'ala, Allah berfirman lagi, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu akan disempurnakan pahala mereka tanpa ada hisab. Maksud tidak ada skema. Kalau ibadat lain ada skema, tetapi kesabaran ini bila dia mampu untuk laksanakan, tidak ada skema bagi dia, Allah Ta'ala akan berikan sebanyak mungkin pahala atas kesabaran dia tu. Baik. Allah Ta'ala sebut lagi, walaman sabara wa ghafara inna dhalika lamin azmil umur. Bagi mereka yang sabar dan bagi mereka yang memaafkan, bagi mereka yang memaafkan, itu semua adalah perkara-perkara yang
termasuk dalam perkara-perkara yang azmil umur, ya, dalam perkara-perkara yang puncak bagi segala urusan. Wa qala ta'ala, Allah berfirman lagi, ista'inu bisabri wassalah, innallaha ma'as sabirin. Hendaklah kamu minta tolong kepada Allah dengan kesabaran dan melaksanakan salat, kerana Allah sentiasa bersama dengan orang-orang yang sabar. Allah Ta'ala sebut lagi dalam Al-Quran, walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirin. Sesungguhnya benar-benar kami akan menguji kamu sehingga kami mengetahui siapakah di kalangan kamu yang menjadi mujahid dan siapakah di kalangan kamu yang menjadi orang yang sabar. Maksudnya Allah Ta'ala nak buktikan kepada kita, dia bagi kita ujian, dia nak buktikan depan kita supaya jelas pada kita bahawasanya di kalangan kita ni ada yang betul-betul berjuang untuk agama walaupun diuji dengan ujian yang pelbagai, dan ada di kalangan kita yang bersifat sabar. Wal ayatu fil amri bis sabr wa bayani fadlihi katsiratun ma'rufah. Dan ayat-ayat Quran yang memerintahkan mukmin untuk bersabar dan ayat-ayat Quran yang menceritakan tentang kelebihan orang-orang yang sabar ini katsiratun ma'rufah, begitu banyak dan diketahui bagi mereka-mereka yang membaca Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bila kita sebut tentang sabar, bila orang kata sabar, sabar, kita kena banyak sabar. Sabar ni apa dia? Al-Raghib Al-Asfahani di dalam kitab dia Mufradat, dia mengatakan as-sabru habsun nafsi ala ma yaqtadhihi al-aql aw syara' aw 'ala al-bu'di amma yaqtadiyani habsahuma anhu. Maksud sabar ni menahan jiwa, menahan diri, menahan diri supaya kekal berada di atas sesuatu yang disuruh oleh akal ataupun sesuatu yang disuruh oleh syarak. Itu maksud sabar. Bila orang kata sabar ni apa dia? Definisi sabar Arab ni tuan-tuan, dia bagus tang tu lah. Tang letak definisi. Pada meletakkan definisi, orang Arab bagus. Dia bagi definisi betul. Kan? Kadang-kadang kita tahu benda tu, tapi bila orang kata sabar ni apa? Ya, saya tahulah sabar, Ustaz. Sabar ni apa? Kita bagi tahu sabar ni ialah menahan diri. Tu sabar. Tahan diri buat apa, Ustaz? Tahan diri daripada melakukan perkara yang dilarang oleh syarak ataupun yang dilarang oleh akal. Maksud kita tahan diri kita dengan melakukan perkara yang akal suruh ataupun syarak suruh. Kita tahan. Marah kan? Kadang-kadang kita berada dalam keadaan marah. Kita tahan, kita kontrol, kita kawal diri kita. Supaya kita tak bertindak dengan sesuatu yang dilarang oleh agama. Jangan pergi buat benda yang Allah Ta'ala larang. Itu maksud sabar. Sama juga, jangan buat benda yang akal kata tak bagus. Itu sabar. Aw 'alal bu'di amma yaqtadiyani habsahuma anhu. Ataupun menjauhkan diri daripada perkara yang tak sepatutnya kita lakukan berdasarkan pertimbangan akal dan pertimbangan syarak. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Nabi SAW adalah orang yang paling bersabar sekali dalam dunia ni. Kalau kita tengok dalam sejarah Nabi SAW, dalam sirah Nabi SAW, kita akan dapati Nabi ni fi qimmati sabr. Nabi berada dalam puncak kesabaran. Nabi boleh untuk bertahan walaupun ujian tu datang sangat-sangat hebat. Nabi kekal bertahan walaupun keadaan itu menunjukkan ataupun memerlukan Nabi SAW untuk membalasnya. Tapi Nabi tak balas. Kalau kita lah tuan-tuan dan puan-puan kan, tak tahan kan? Orang maki kita, kita maki dia balik. Tapi Nabi tak macam tu. Nabi tak maki orang. Nabi tak keluarkan perkataan yang kesat. Walaupun satu negeri Mekah tu, kita boleh kata keseluruhan golongan Quraisy, majoriti golongan Quraisy memberikan macam-macam gelaran kepada Nabi SAW. Ada yang panggil Nabi tukang sihir, ada yang panggil Nabi gila, macam-macam dia panggil kat Nabi. Tetapi kita tak pernah dengar keluar daripada mulut Nabi
perkataan yang buruk-buruk dan perkataan yang jahat ataupun yang kotor keluar daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi SAW adalah manusia yang berpegang dengan sifat sabar, kerana sifat sabar itu adalah sifat yang sangat-sangat terpuji, sifat yang begitu sukar untuk dilakukan oleh manusia. Sabar ni ada had tak? Ada orang kata, sabar saya ada had. Awak jangan main-main dengan saya. Sabar saya ada had. Tapi sebenarnya sabar ni mana ada had dalam syarak. Syarak suruh sabar. Kan? Sabar kita ada had. Tapi sebenarnya sabar tak ada had. Cuma kita je lah tahan dengan tak tahan. Kan? Sabar ada berapa jenis? Sabar ni ada 3 jenis. Para ulama menyebutkan, sabar ada 3 jenis. Sabar yang pertama, sabar melakukan ketaatan. Maksudnya sabar ketika melakukan ketaatan. Bila Allah Azza wa Jal menjadikan kita ni mukmin, menjadikan kita ni muslim, maka ada bebanan hukum yang berlaku di atas kepala kita. Adalah bebanan hukum. Kita kena buat. Kita kena buat benda-benda yang Allah Subhanahu wa taala suruh. Kena salat, kena bayar zakat, kena macam-macam benda lah kita kena buat. Kan? Subuh kena bangun, ambil uduk, tambah kalau dekat dekat negara yang 4 musim ni, kalau ambil uduk subuh tu, kan? Kita tahulah begitu sejuk. Nak ambil uduk waktu musim sejuk. Tetapi dilakukan juga oleh manusia. Manusia buat juga. Kenapa buat? Kerana sabar. Menahan diri. Kita buat apa yang Tuhan suruh. Kita cari duit banyak-banyak. Kita penat bekerja. Cukup nisab kena bayar zakat. Kenapa pula saya kena bagi kat orang pula 2.5% daripada harta saya? Saya cari seorang-seorang. Tiba-tiba nak kena bagi kat orang miskin pula. Itulah ujian. Kena sabarlah, kena bagi. Tahan diri. Tahan perasaan bakhil. Bagi. Kerana itu adalah kewajipan. Dan itu adalah kewajipan yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan kepada kita. Wal masaib, dan sabar melakukan perkara yang Allah suka ketika mana Allah memberikan kita musibah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kalau kita perasan dalam dunia ni, manusia boleh kita katakan secara umumnya, manusia ni secara umumnya memang Allah Taala uji. Sama ada mereka itu mukmin ke ataupun tak mukmin ke, semuanya diuji. Ada musibah yang kena. Ada musibah, sakit ke, kematian keluarga ke, miskin ke. Kan? Jadi semua orang diuji. Yang mukmin diuji, yang tak mukmin pun diuji. Cumanya beza orang yang beriman ni, kesabaran dia tu akan memberikan pahala kepada dia. Sabar orang mukmin ni memberi manfaat. Bukan dia pergi sia-sia. Bila seseorang mukmin itu diberikan oleh Allah Azza wa Jalla dengan musibah, musibah itu akan memberikan pahala. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran tadi, wa basyiris sabirin. Berikanlah berita gembira kepada orang yang sabar tentang ganjaran yang mereka akan terima. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang yang sabar ni akan diberikan pahala kepada mereka sempurna tanpa hisab. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. So 2 sabar. Sabar melakukan ketaatan, sabar ketika mana diberikan musibah. Apa maksud sabar diberikan musibah? Sabar ketika mana diberikan musibah ni, kita tak maki hamun takdir. Selagi mana kita tahu itu takdir, kita tak setuju, kita rasa berat nak terima. Tapi kita kata, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semua untuk Allah, kita semua adalah milik Allah, dan kita juga semua akan kembali kepada Allah. Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Allah Ta'ala telah mentakdirkan, dan apa yang dia inginkan itulah yang Allah Ta'ala akan buat, yang Allah Ta'ala akan perintahkan. Kita sebagai manusia tidak ada apa-apa ruang untuk mengubah takdir, kerana itu semua adalah takdir daripada Allah. So sabar di atas ketaatan satu hal, sabar ketika mana musibah pun satu hal. Sabar ketika ibadah dapat pahala, sabar ketika musibah pun dapat pahala, dengan syarat mukmin lah. Kan? Sebab tu buat ibadat kena sabar.
Solat tarawih kan kena sabar. Solat tarawih kalau panjang kan, imam baca panjang pula, sabar je kita duduk belakang imam. Tak mufarakah kita. Kan? Puasa kan? Puasa kan sabar? Sabar tak puasa? Soal puasa ajar kita sabar. Sebab itu Ibn Rajab Al-Hambali kata, waktu dia huraikan hadis yang Allah Ta'ala kata, puasa ni untuk aku, kata Ibn Rajab, di antara keistimewaan puasa ni, kerana puasa tu mengajar orang sabar. Betul ke sabar? Sabarlah. Daripada awal fajar sampai sampai terbenam matahari, tak makan. Panjang ni. Saya dulu ada pengalaman jugalah pergi kedai kan. Kedai orang bukan Muslim lah, kedai Cina. Dia kata puasa ni macam mana Saya kata lah puasa ni bermula daripada terbit fajar. Kan, terbit fajar subuh sampai terbenam matahari. Dia pun tak faham fajar tu apa. Saya kata lah bermula daripada pukul subuh lah. Kan, saya sebut lah mula daripada pukul 6 suku sampai pukul 7.30 malam. Dia pun tujuh, ayah, tak nak makan. Tak makan? Minum pun tak. Ayah, mati you. Tak mati. Orang Islam tak mati puasa. Still boleh hidup. Tapi kita sebab kita sahur dan kita berbuka. Sabar orang Islam melakukan ketaatan kepada Allah. 30 hari pula tu. Lepas tu kena 6 hari pula. Disunatkan dan kita sabar melaksanakannya. Dan itu memerlukan sifat sabar, menahan diri, tahan. Walaupun ada perasaan lapar. Walaupun kita tengok anak kita makan, sedapnya nampak dia makan ais krim. Dia tak puasa. Sedapnya nampak makan ais krim. Tak apa, tunggu. Kan? Dah duduk dah depan ni. Depan lauk. Beli lauk macam-macam. Duduk letak atas meja. Isteri pun tanya, berapa minit lagi bang? Dia pun tengok jam. 3 minit lagi. Walaupun 3 minit, kita tak kata, alah, 3 minit pun nak kira makan je lah. Tak ada. Kita sabar. Tunggu 3 minit. Tunggu sampai azan. Kalau muazzin tak azan pun kadang-kadang kita pening kepala. Kita nak tunggu juga muazzin azan. Walaupun sebenarnya waktu dah masuk. Muazzin sakit perut pula. Lambat sikit. Kita pun tunggu. Tunggu sampai muazzin azan. Barulah kita berbuka puasa. Itulah sifat sabar. Sabar ketika melakukan ketaatan. Sabar ketika mana menerima musibah. Dan sabar. Ada satu lagi sabar. Sabar untuk menahan diri daripada perkara yang dilarang oleh Allah. Ada benda yang Allah Ta'ala larang kita untuk kita buat. Ada benda dalam dunia ni Tuhan kata haram. Ada benda dalam dunia ni Tuhan kata, benda ni kalau kamu buat masuk neraka. Kalau kamu buat, kamu dapat dosa besar. Tapi kita tengok, macam best je nak buat. Jangan buat. Kan? Saya tahulah tuan-tuan dan perempuan kan, duduk di negara-negara yang minoriti Muslim. Begitu banyak cabaran dan dugaan. Dalam bab makan saja ada halangan, ada cabaran. Tapi kita buat, kita sabar. Nak cari yang halal, nak cari daging halal pun kadang-kadang memerlukan kesabaran. Kita tak nak terlibat dalam perkara-perkara yang haram. Itu semua diberikan oleh Allah Azza wa Jal dengan ganjaran yang besar. Dia tak akan pergi secara sia-sia. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada kuliah akan datang kita akan cuba untuk baca hadis yang pertama di dalam bab sabar ini, hadis yang ke-25 dalam keseluruhan kitab, insya-Allah jika ada kesempatan dan rezeki. Jadi saya rasa cukup sekadar tu untuk hari ini. InsyaAllah jika ada kesempatan yang lain kita bertemu lagi. Baik. Saya tengok kalau ada soalan dalam chat box. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Satu soalan Ustaz. Ya. Mempelajari ilmu agama pada siapa saja guru-guru agama. Asalkan yang baik itu kita ambil, yang buruk kita buang. Ya. Adakah itu sesuai dengan manhaj Rasulullah? Itu saja. Baik. Terima kasih Abang Buhari kerana soalan yang bagus. So, Abang Buhari tanya, kita nak belajar agama ni macam mana? Nak belajar daripada semua orang ke ataupun nak belajar daripada orang yang tidak ada masalah? Pertama sekali, bila kita nak memilih guru, kita kena pilih daripada orang yang baik akhlaknya. Kalau orang yang tak baik akhlaknya, kita tinggalkan. Kenapa? Kerana kita belajar ni, kita bukan nak belajar ilmu saja. Kita nak belajar akhlak sekali.
Jadi kalau kita masuk kelas, kita masuk je kelas dia, kita nampak dia mencarut, kita dengar dia maki orang, so uh, kita tak bersedia untuk dengar makian. Kerana apa? Kerana takut dia akan memberi kesan kepada kita. Itu satulah. Yang kedua, kalau akhlaknya baik, seeloknya kita mencari guru-guru yang berada di atas sunnah. Maksudnya guru daripada kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kerana banyak di kalangan ulama-ulama silam, semisal Sufyan As-Sawri, semisal Imam Ahmad, yang tidak membenarkan orang awam untuk duduk bersama dengan golongan ahli bid'ah, iaitu golongan Syiah, golongan Murji'ah, golongan Mu'tazilah. Kenapa tak boleh? Kerana mereka ini bukan berada di atas manhaj ataupun metodologi ahli sunnah wal jamaah, dan dia mungkin akan memberikan jarum-jarum yang akan menjadikan kita terpesona dan kita terikut. Tapi kalau kita dah tengok guru kita memang ahli sunnah wal jamaah, akhlaknya pun bagus, ya, jadi kalau kita nak mengaji agama dengan dia, dibenarkan. Tapi ustaz, kadang-kadang saya tengok ada jugalah benda-benda yang tak berapa bagus yang dia buat. Itu tak apa, kerana dia manusia. Kerana dia manusia, selagi mana kesilapan itu bukan membawa ataupun menjerumuskan dia sehingga kita terikut dengan dia, maka tidak menjadi salah. Kita boleh ikut, dan yang baik tu kita ambil, yang buruk tu kita buanglah. Tapi pastikanlah akhlak bagus berada di atas manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan pergi belajar ilmu agama dengan syekh-syekh Syiah pula. Sebab kadang-kadang ada orang dia kata tak apa, saya nak dengar dulu. Sedangkan dia tu adalah gelas yang kosong. Kalau dia pergi tu gelas dah penuh, tak apalah, tak beri kesan. Ni gelas kosong. Apa yang disebut masuk dalam gelas jiwa kita, seolah-olah macam kita tuang ilmu. Sedangkan yang dituang tu bukan ilmu, sebaliknya yang dituang itu adalah perkara-perkara yang batil, yang disadur dengan dalil-dalil agama. Yang ni bahaya. Tapi kalau ada 2-3 benda yang kita tak setuju dengan guru kita, macam saya hari ni lah, kadang-kadang ada juga orang tak setuju dengan 2-3 pendapat saya. Tak apalah. Kan? Tak apalah. Saya tak katalah saya akhlak bagus. Tak juga. Ada juga kadang-kadang saya terlepas cakap juga. Manusia kan? Tapi semampu mungkin kita jagalah percakapan kita dalam majlis agama. Kerana majlis ini adalah majlis yang mulia, majlis menyampaikan kalam Allah dan Rasul. Jadi seeloknya jangan ada perbuatan-perbuatan yang menyalahi akhlak yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Itu lebih kuranglah saya boleh ceritakan. Kalau ada yang tak setuju, kita berlapang dada dengan guru kita. Dan satu lagi, kita digalakkan untuk memperbanyakkan guru. Iaitu golongan muhaddisin zaman dulu, dia banyakkan guru. Ibn Hibban kata, aku punya guru 2,000 orang. Daripada Isfijab sampailah ke Iskandariah. Ibn Hibban mengembara mencari hadis, meriwayatkan hadis, belajar dengan guru-guru untuk mendengar hadis daripada mereka. Yang mana dengan 2,000 tu macam-macam pendapat guru yang dia akan jumpa. Jadi bila ramai guru kita pula berbeza pendapat, terutama dalam masalah-masalah khilafiyah, maka kita secara automatik kita akan ada keluasan. Kita akan berlapang dada. Sebab apa? Sebab guru kita semua tu. Yang ni kata macam ni, yang ni kata macam ni. Kita tak ada ruang untuk membina perasaan taksub dalam jiwa kita. Kalau ada orang tak setuju dengan kita, katalah guru kita, 2-3 orang berbeza pendapat dalam satu masalah. So kita pilih pendapat A. Ada kawan kita pilih pendapat B. Ada seorang lagi pilih C. So kita berlapang dada. Kenapa? A, B, C guru kita, yang pilih B kawan kita, yang pilih C pun kawan seperguruan dengan kita. Maka tak adalah orang kata apa ketaksuban kepada satu mazhab tu, tak ada, dia tak muncul. Kerana kita sendiri telah memperbanyakkan guru. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bilakah pintu taubat dikatakan sudah tertutup? Di saat orang sedang nazak ataupun di saat sehingga dicabut nyawa? Dalam hadis, sebenarnya kita dah baca dulu. Dalam hadis, Nabi SAW mengatakan, Inna allaha yaqbalu taubatal abd ma lam yugharghir. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Nabi mengatakan sesungguhnya Allah
menerima taubat seorang hamba selagi mana nyawanya tidak sampai ke kerongkong. Gharghir tu bunyi bunyi begitu. Nyawa dah sampai ke kerongkong, maka pintu taubat telah pun ditutup. Dan bila mana matahari terbit daripada barat. Sebenarnya kita dah baca dah hadis-hadis tu. Jadi mungkin puan tak berkesempatan dengar daripada awal dulu, tak apa. Nanti boleh tengok dalam Riyadhus Salihin tu hadis-hadis yang dalam bab taubat tu dia ada ceritakan. Ataupun boleh tanya kepada yang hadir sentiasa macam Abang Rosman, Abang Buhari, Abang Jafni. Ini semua geng-geng ulama daripada Melbourne ni kan. Mereka-mereka ni boleh jawab lah insya-Allah. Abang Hanim contohnya, Abang Rashid. Ini semua ada ni. Abang Aziz, Teli Ikra. Ni ramai ni, masya-Allah. Hebat-hebat depan ni kan. Mereka boleh tolong huraikan insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak bertanya mengenai sunah-sunah menyambut kelahiran bayi. Actually I dah tengok all your videos lah. Cuma satu part tu yang mana memberi selepas cukur rambut, beri perak atau emas. Tapi yang selalu kita lakukan is emas. Apa dia punya, mana satu yang better Ustaz? Is it perak or emas or ikut kemampuan? Sebenarnya memang ada disebut dalam hadis. Yang disebut dalam hadis itu adalah perak. Tetapi kalau emas itu better kerana lagi banyak kita sedekah, lagi besarlah pahalanya kan. Walaupun sebenarnya hadis itu adalah perbincangan. Sebahagian ulama mendhaifkan hadis tu. Tetapi majoriti ulama menerima untuk diamalkan dalam fadailul a'mal kerana memang di dalam sunnah yang sahih, apabila seseorang itu gembira dengan sesuatu nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada dia, dia disunatkan untuk bersedekah. Seperti mana dalam kisah Ka'ab bin Malik yang kita baca dulu. Bila Allah menerima saja taubat dia, dia bersedekah kepada orang yang memberi berita gembira tentang khabar tentang Allah terima taubat dia, dia bagi baju kat orang tu. Kan, dia sedekahkan baju. Walaupun dia cuma ada satu je baju tu. Bila nak pergi jumpa Nabi, dia pinjam pula baju orang. Menunjukkan bersedekah ketika kegembiraan itu adalah sesuatu yang bagus, sesuatu yang dituntut, sesuatu yang sunnah. Sama macam kita dalam masyarakat Melayu, kadang bila seronok naik pangkat apa, kita akan buat kenduri, buat makan-makan sikit. Itu adalah sunnah sebenarnya, yang tidak perlu untuk dibantah. Tapi kalau katalah kita dah terlepas kan, anak kita pun mana entah rambut dia, penimbang pun tak ada, ia bukanlah satu tuntutan. Tapi kalau boleh kita bersedekah atas kelahiran anak kita. Kita bersedekah kepada orang miskin. Supaya kita share kegembiraan tu kepada orang miskin. Allah memberikan kita nikmat, kita gembira. Kita kongsi kegembiraan tu bersama dengan orang miskin yang lain. Supaya ada interaksi di antara individu-individu masyarakat di dalam negara Islam. Orang miskin sayang kepada orang kaya kerana orang kaya banyak memberi kepada mereka, dan orang kaya mengasihani orang miskin kerana orang miskin tidak mendapat kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada orang kaya. Jadi dalam masyarakat Islam tu dia ada, orang kata apa, berkasih sayang sama mereka. Wallahu a'lam. Jazakallah Ustaz. Okay. Saya kira cukup sekadar tu kot untuk petang ini. Di sini petang, di sana malam kan? Saya Ustaz. Jadi saya mohon kemaafan jika ada terkasar bahasa, tersilap kata.